Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam hormat saya ucapkan untuk Salam. Cik Zaid. Okey, salam sejahtera saya ucapkan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi meluangkan masa untuk mendaftar dan menyertai satu sesi taklimat webinar berkenaan dengan projek rintis skim Cakna untuk pada hari ini. InsyaAllah kita akan sesi ini akan melalui buah bicara bersama saya Encik Zaid, tokoh lama dalam perbankan Islam, dan Cik Zaid daripada RHB Bank Berhad, ya Cik Zaid ya? Ya. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kami, pihak IFIM dan semua warga kerja IFIM yang membantu kami untuk menjayakan webinar ini. Terima kasih kepada pihak Bank Negara Malaysia, Jabatan Perbankan Islam dan Takaful yang diketuai oleh Dr. Hanim dan rakan-rakan yang lain, iaitu peneraju utama bagi skim Cakna bersama Kementerian Kewangan. Seterusnya saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Azmi bin Azhar daripada MBSB Bank Berhad. Okey Cik Zaid ya, kita boleh mulakan skim Cakna ini. So untuk skim Cakna ini adalah satu projek rintis yang telah dilancarkan pada 1 Mac 2021 dan akan tamat untuk pada 28 Februari 2022. So objektif webinar kita pada hari ini adalah untuk memberi sedikit taklimat mengenai skim Cakna, dan seterusnya insyaAllah kita akan cuba menjawab soalan-soalan dari pihak tuan-tuan dan puan-puan, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh nyatakan sebarang persoalan di ruangan chat box yang telah disediakan. Jika kita tiada kesempatan untuk menjawab kesemuanya, insyaAllah kita akan cuba melalui cara-cara lain lah, mungkin dari email ataupun phone call, ya Cik Zaid ya? Ya. Okay. So kita basically dekat chatbot tu dah ada pula pertanyaan daripada betul. Nur Hafizi. Okey, kita akan jawab kemudian nanti ya. So kita akan bagi berkenaan dengan skim Cakna secara ringkas dulu. Terima kasih. Okay. So skim Cakna ini adalah untuk kontrak-kontrak daripada yang melalui sistem e-perolehan. Cuma untuk projek rintis ini kita hanya fokus untuk 4 kementerian sahaja yang terlibat, iaitu yang pertama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KPT, dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM. So slide yang seterusnya. Okey, skim ciri-ciri skim Cakna. Sebelum itu mungkin saya boleh explain sikit apa itu maksud Cakna itu sendiri ya, supaya kita mungkin lebih memahami lah. So Cakna ini betulkan kalau saya salah lah, tapi Cakna ini adalah daripada perkataan daripada negeri Terengganu yang bermaksud ambil tahu ataupun ambil berat lah. Jadi ini skim Cakna ni adalah apa yang saya boleh nyatakan adalah satu inisiatif ambil berat daripada pihak kerajaan, daripada pihak bank untuk membantu syarikat-syarikat yang mungkin menghadapi masalah-masalah kewangan ataupun aliran tunai di dalam COVID-19 sekarang ini. Dan ianya adalah satu inisiatif ya untuk membantu operasi syarikat, mempercepatkan bayaran, bagi melincinkan pergerakan rantaian ekonomi dan seterusnya membantu pertumbuhan ekonomi negara. Untuk skim Cakna ni, kita mungkin syarikat-syarikat yang mungkin memerlukan skim Cakna ni, untuk pertama yang terjejas dengan COVID-19, kedua mungkin syarikat-syarikat yang ada satu
atau 2-3 kontrak ataupun SST dalam satu masa yang sama. Jadi dia memerlukan aliran tunai yang lebih cepat. Ketiga, mungkin syarikat-syarikat kecil yang sebelum ni hanya melakukan ataupun mendapat kontrak dalam 100,000, 200,000 mungkin, dan tiba-tiba ada kontrak yang lebih besar, rezeki yang terpijak lah orang cakap ya Cik Zack ya. Ya. So dengan itu Skim Cakna ini boleh membantu sedikit sebanyak lah. Dan keempat, insyaAllah Skim Cakna ini boleh membantu tuan-tuan dan perempuan mewujudkan satu akses ataupun satu medium untuk mendapatkan ataupun memulakan satu hubungan dengan pihak bank yang sebabnya Skim Cakna ini kita tak lihat latar belakang syarikat seperti proses-proses biasa bila tuan-tuan dan perempuan memohon permohonan daripada pihak bank. Maksudnya kita tak akan tengok audited report, background, business model, kita akan tak melalui proses yang biasalah seperti proses-proses yang lain. So pertama sekali cuma syarat-syarat dia mestilah kontrak-kontrak yang melalui e-perolehan untuk kontrak-kontrak bekalan dan perkhidmatan ataupun supply and services sedia ada ataupun yang baru ditawarkan pada tahun 2021. Ciri yang kedua adalah pembayaran segera, iaitu sumber pembayaran alternatif kepada syarikat selain daripada factoring, selain daripada MARA. Perbandingan akan diterangkan lebih lanjut. Cik Zack akan tolong menterengi slide yang seterusnya lah. Untuk mendapatkan modal pusingan lebih awal bagi invoice yang dikemukakan tanpa perlu menunggu bayar pembayaran oleh pihak kerajaan. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan telah siapkan kerja, hantar invoice kepada pihak kerajaan. Pihak kerajaan sahkan invoice itu untuk dibayar. Contohnya saya bagi amount mungkin dalam 100,000. Dan berdasarkan SST, tuan-tuan dan perempuan perlu menunggu mungkin dalam 30 hari ataupun 14 hari. Tuan-tuan dan perempuan hanya datang kepada pihak bank, kita akan dahulukan dahulu sementara menunggu pembayaran daripada pihak kerajaan. Ciri yang ketiga adalah sehingga 100% nilai invoice syarikat layak untuk mendapat fasiliti sehingga 100% daripada invoice yang dikemukakan daripada kerajaan selepas ditolak kadar charge semasa oleh pihak bank lah. Syarikat juga hendaklah memenuhi syarat dan terma berdasarkan SST atau kontrak yang dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Cuma saya nak tekankan dekat sini, Skim Cakna ini bukanlah satu pinjaman. Ianya adalah pendanaan ataupun penjualan invoice di mana ya tuan-tuan dan perempuan hanya membuat penjualan invoice kepada pihak bank dan pihak bank akan membuat pembayaran dan dari segi urusan antara pihak kerajaan pembayar dengan pihak bank adalah melalui pihak bank dan pihak kerajaan sahaja. Cik Zack, ada apa-apa nak tambah ke? Okey, tak apa, kita teruskan dulu dengan next slide. Baik. Okey, Cemil sebelum tu kita nak check juga sama ada penonton kita, pendengar kita hari ni nampak slide kita dan juga dengar suara kita. Mungkin boleh tuan-tuan boleh komen dekat ni chat box, tengok sama ada boleh dengar ke tidak, dan nampak juga slide yang kita nak bentangkan yang tengah dibentangkan sekarang ni. Slide yang ini sebenarnya merangkumi semua skim Cakna lah. Betul. Okey, kita boleh teruskan. Diorang nampak dan clear. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, Skim Cakna secara ringkasnya apa yang ditawarkan, cara mudah untuk aliran tunai, di mana pihak bank negara memberi kita tempoh dalam masa 10 hari untuk permohonan di-approve dan 2 hari untuk pembayaran invoice yang telah disubmit lah selepas pengesahan dengan pihak kerajaan. Keduanya adalah
Cuma cara mudah itu mungkin saya boleh jelaskan sikit. Cara mudah pertama adalah cepat berbanding dengan permohonan biasa. Sebab dia tak perlu, tuan-tuan dan perempuan tak perlu submit dokumen-dokumen yang biasa tuan-tuan dan perempuan perlu submit untuk permohonan. Contohnya permohonan kontrak financing misalnya. Selepas itu ciri yang kedua, apa yang ditawarkan adalah tanpa cagaran. Ini penting sebab memang untuk skim Cakna memang kita tak akan ambil apa-apa cagaran. Contohnya cagaran kalau tuan-tuan biasa dengan fasiliti pihak bank, cagaran-cagaran seperti upfront placement, rumah ataupun sinking fund build up, semua-semua itu memang tak ada untuk skim Cakna ini. So sebab risiko-risikonya sangat, saya boleh cakap lebih minimal sebab tuan-tuan dan perempuan telah selesai membuat kerja tu dan amount untuk dibayar pun telah diperakui oleh pihak kerajaan. Jadi kita tak perlukan cagaran dan kos yang amat kompetitif dah ya. Dalam 5% per annum tanpa rekursa, seperti yang saya terangkan, tanpa rekursa yang di mana tuan-tuan dan perempuan setelah pihak bank membuat pembayaran, tuan-tuan dan perempuan tak perlu risau untuk pihak bank akan kejar tuan-tuan perempuan untuk pembayaran, sebab urusan pembayaran selepas penjualan invoice adalah di antara pihak bank dan juga pihak kerajaan saja. Selain itu, sehingga 100% nilai invoice. Ciri yang kedua adalah kecairan aliran tunai. Mungkin saya nak tambah sikit ya. Boleh. Boleh dengar suara saya? Okey ya? Jelas. Okey, saya nak tambah sikit, kenapa kita adakan skim Cakna ni lah. Sebenarnya dalam keadaan kita berdepan dengan wabak sekarang ni, jadi kita dapat perhatikan bahawa mampuan pihak-pihak syarikat terutama dalam dalam segi keuangan lah amat terhad dan ada banyak kekangan. Satu lagi bila untuk mereka-mereka ini pergi kepada bank, bila pergi kepada bank, kita dapati bank prosedur bank amatlah ketat untuk dan menyebabkan mereka ni sukarlah nak dapatkan pinjaman. Saya bagi contoh, antara keperluan pihak bank adalah kita nak diorang ni dah lebih daripada 3 tahun. Lepas tu ada financial statement yang dah audited, lepas tu kena profitable. Jadi benda-benda macam tu amat sukar, terutama kepada kontraktor kecil lah. Betul. Pengalaman saya ada pergi satu briefing yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi. Ada dua keadaan. Satu, briefing tu untuk kontraktor kecil untuk tebang pokok. Jadi saya notice bila saya bercakap dengan kontraktor ni memang sukar untuk pihak bank meluluskan pinjaman secara biasa. Okay. Satu lagi contoh yang sama juga, saya pergi kepada briefing tender untuk bangunan, membersihkan bangunan ya, bangunan pejabat, dan saya dapati di pihak ni kebanyakan syarikat dia ada kebolehan, dia ada keuangan yang lebih baik dan juga dia ada financial record yang mencukupi untuk pihak bank buat analisa lah. So jadi skim Cakna ni sebenarnya adalah dibuat untuk membantu mereka-mereka yang dalam keadaan keadaan di mana tidak mempunyai financial statement yang bagus dan tidak mempunyai keuangan yang kukuh, untuk kita ambil membantu di peringkat akhir. Nampak macam memang kita di hujung ya. So, betul ya. Di peringkat invoice tu dah diperakui. Okey, sebab tadilah kenapa tak boleh di depan. Sebab tadilah tu assessment yang tak lepas. Jadi kita terpaksa buat di hujung
Dan bila kita buat di hujung tu, sebenarnya ini adalah akses pertama bagi pihak-pihak syarikat yang tiada fasiliti dengan bank ni sebelumnya untuk berkenalan dengan bank, untuk ada akses kepada bank punya sistem, sebab bank ni dia ada banyak produk-produk lain yang bank boleh offer untuk customer. Jadi ini adalah cara mudahlah untuk customer approach kita tanpa perlu ada cagaran, tanpa perlu risau nak bayar balik ke tidak, Lepas tu kita pun bagi 100%. So this is something yang pihak pendengar kita, pihak syarikat kita pada hari ini perlu mengambil kesempatan ni untuk approach bank yang terlibat lah. Okay, Amin, thank you. Okay, terima kasih Jazak ya. Tersebut dengan bank-bank yang terlibat setakat ni untuk projek rintis ini hanya ada 4 bank ni so far yang terlibat iaitu Maybank Islamic Berhad, CIMB Islamic Berhad, RHB Islamic Bank Berhad dan MBSB Bank Berhad. So selain itu terhad kepada kontrak kerajaan yang apa yang saya tekankan tadi ialah kontrak-kontrak yang melalui sistem e-perolehan. Untuk kontrak-kontrak yang tidak melalui sistem e-perolehan buat masa ini kita belum lagi, cuma kita ada produk-produk lain yang kita boleh cater lah. So sebab yang keempat adalah 4 kementerian yang terlibat untuk projek rintis ni, iaitu apa yang saya nyatakan tadi. Saya just recap: KKM, KPM, KPT dan juga KKMM. So kita boleh ke slide seterusnya Encik Zaid. Okey, nanti sekejap, mungkin dalam masa yang sama kita boleh menjawab beberapa soalan. Ya betul. Antaranya pertanyaan mengenai dia ada kontrak daripada Encik Abdul Manan ni, dia kontrak daripada Kementerian Pertahanan. Jadi seperti yang tadi Encik Azmi cakap tadi, buat masa ni kita cuma kepada 4 kementerian yang terlibat tu saja. Sebab ini adalah projek rintis. Kami ingin meneliti kejayaan projek ini sebelum kami membuka kepada lain-lain kementerian dan juga kepada lain-lain bank. So dia tidak akan terhad kepada 4 bank dan 4 kementerian inilah. Cuma buat masa ini pilot project, jadi dia terlibat kepada hanya 4 kementerian. Tapi untuk pengetahuan Cik Abdul Manan, tak ada masalah. Macam saya cakap tadi, ini adalah peluang untuk customer akses kepada bank, untuk jumpa pada bank menggunakan skim Cakna. Sebab skim Cakna nanti di akhir nanti kita tunjuk ada email bank-bank yang terlibat dan contact number semua. Yang tuan-tuan boleh contact untuk first access lah ke bank untuk bertanya apa produk-produk yang bank boleh bagi selain daripada skim Cakna. So jangan terhad kepada skim Cakna lah. Cuma bagi perbincangan kita pada hari ini kita fokus pada skim Cakna. Antara soalan lagi yang saya boleh jawab terus di sini, I think berkenaan dengan hal kontrak. Macam tadi kita kata untuk skim Cakna ni kita fokus kepada kontrak daripada tahun 2020 dan 2021. Maksudnya kontrak yang masih berjalan yang dikeluarkan pada tahun 2020 yang masih lagi berjalan pada sekarang, dan juga kontrak yang dikeluarkan SST yang dikeluarkan pada tahun 2021 dan boleh menjangkau kontrak tu mungkin 2 tahun sampai 2022 ke. Okey, tak ada masalah ya. Saya rasa soalan lain ada Cik Zaid. Ya. Soalan lain, berapa nilai maksimum pembayaran dari Cik Isai Iskandar? Mungkin mungkin yang ni saya pun boleh jawab. Dia sebenarnya kita ikut kontrak. Dia bergantung pada bank lah. Dia banyak cara kita boleh approach untuk sama ada kita bagi mengikut nilai kontrak atau kita bagi untuk delivery tu. Sebab dalam kes ni dia ada contoh dia bagi contoh 2 tahun, kontrak 1 juta. Kena deliver dalam masa 2 tahun. Okay? So setiap bulan kena hantar 20 unit. So dia boleh, facility tu kita boleh cap dekat 20 unit saja.
Okey, untuk setiap invoice lah, maksudnya katalah 1 juta, mungkin setiap kali pengantaran 500,000. So facility tu boleh di-cap dekat 500,000 ataupun boleh di-cap dekat 1 juta, tak ada masalah, sebab macam kita cakap tadi, ini bukan pinjaman. Ini Betul. adalah pembelian. Jadi pembelian kita tadi, kita dah kata kita punya pembelian tu up to 100%. Kenapa kita kata up to 100%? Kan? Sebabnya adalah penolakan daripada segi fee dekat selalunya dekat dalam invoice yang diperakui itu ada sedikit penolakan daripada pihak kerajaan dan juga daripada kita punya kos lah. Nanti kita akan cerita, Betul. okey, yang screen yang berikut ni is berkenaan dengan kos. Macam tu saya rasa Cik Azmi, saya terus kepada cerita pasal kos lah, senang kan? Boleh Cik Zaid. Silakan. Okey, Cik, terima kasih. Okey, tuan-puan dan puan-puan, okey, untuk senang memahami daripada segi perbandingan lah apa yang kita offer berbandingan yang ada di pasaran. Okey, untuk pengetahuan semua, bagi mereka yang tidak biasa dengan pemfakturan, semua kontrak kerajaan sebenarnya ada akses untuk pemfakturan yang dah lama. Dalam situ dah ada 35 company pemfakturan. Okey. Jadi yang kita ni kita tambah lagi 4 lah. So jadi termasuk 4 bank ni sudah ada 39 yang tuan-puan boleh pilih. Jadi kita bagi contoh kat sini Makcik Kia. Makcik Kia ni dah graduate. Famous lah Hari tu kita bantu dia setakat RM500. Tapi dia bijak. Dia buat online business lah apa semua tu, dia dah berjaya. So jadi dia dapat akses kepada contohlah kita bagi Kementerian Kesihatan. Kita tahu sebelum tu saya juga ingin mengambil kesempatan lah mengucapkan terima kasih lah pihak-pihak daripada pihak Kementerian Kesihatan, doktor-doktor, nurse-nurse tu dan petugas-petugas dan juga petugas-petugas lain lah yang membantu kita lah menangani wabak yang sedang melanda ni. Okey, jadi kita tahu dalam ketika ini banyak kontrak-kontrak yang tidak dirancang. Maksudnya selalunya setiap tahun segala perbelanjaan tu dah dirancang awal. Yang ini adalah perbelanjaan yang darurat, perbelanjaan yang disediakan untuk keadaan macam ni. Okey. Jadi Makcik Kia ni diberi peluang untuk mendapat kontrak, katalah dalam kita bagi contoh pembekalan makanan lah. Okey, kita ambil pembekalan makanan, dia dapat 300,000 kontrak pembekalan makanan. Jadi pembekalan makanan ni dia ada banyak cara pengantaran. Kemungkinan dia kena hantar hari-hari. Okey. Kemungkinan dia hantar frozen food. Macam-macam lah cara kontrak tu mengikut kontrak tuan-puan dan perempuan. So yang itu tiada perbezaan. Itu adalah perkara yang sama yang dilalui oleh tuan-puan dan perempuan pada masa ni. Maksudnya bila dapat kontrak, dapat SST, kena execute all the document yang kerajaan minta tu semua sama. Okey? Nanti kita akan highlight ada sedikit perbezaan pada segi deed of assignment. Itu saja. Sebab saya nak tekankan sedikit, skim Cakna ni pengaturan 3 pihak. Jadi dia ada pihak syarikat, dia ada pihak bank dan dia ada pihak kementerian. Okey, jadi kita terus kepada contoh ni. Kalau you tengok daripada 3 contoh ni, kita antara pemfakturan, MARA dan Cakna. Okay, kalau tengok daripada segi had pembiayaan, Cakna up to 100%. Tetapi daripada segi pemfakturan, tengok daripada segi macam mana dia offer tu, ada yang akan offer 80%, ada yang akan offer 65%. Kenapa benda ni akan berlaku? Sekejap lagi saya akan explain. Tempoh pembiayaan kalau tengok pemfakturan lagi lama daripada Cakna. Sebab Cakna ni kita macam tadi yang Cik Azmi dah cakap tadi, dia invoice yang diperakui. Jadi daripada tarikh invoice tu approve sampai invoice tu bayar, kalau mengikut perolehan tu selalunya dalam 14 hari saja. Cuma di peringkat mungkin di hujung tahun, dia agak lama lah. Pasal tutup account dan akan buka balik next year. So jadi dekat situ mungkin lebih daripada 14 hari.
Okey, tadi Cik Azmi dah mention pasal rekosa ni adalah recourse. Maksudnya pihak bank akan kejar balik customer untuk suruh bayar. Jadi dalam kes pemfakturan ni untuk Cakna tak ada. Tapi dalam pemfakturan lain dia ada. Sebabnya dia tempoh masa dia lama tadi dan dia pun bagi di awal. Dia bukan hanya boleh bagi diperakui, dia akan boleh bagi pada masa claim pun dia dah boleh consider sebab dia ada rekusa dan juga dia ada cagaran. Itu yang perbezaan yang begitu nyata lah, yang mana selalunya macam tadi saya cakap, customer-customer yang kecil-kecil memang sukalah untuk cagaran ni. Okey, lagi satu perbezaan yang begitu ketara adalah daripada segi kos. Okay, kalau kita tengok daripada pemfakturan, kos dia sekitar 10% ke atas lah, 10 ke 12% setahun. Dan untuk MARA dia okey, dia dalam separuh daripada kos itu. Dan untuk Cakna ni dia bawah lagi daripada MARA. So dia kita letak di sana 5%. Kan? Tapi sebenarnya kalau ikut pasaran semasa, sebab dia bergantung pada peredaran OPR yang Bank Negara keluarkan setiap 3 bulan tu, yang mana sekarang ni OPR kita adalah 1.75, so bermakna kos kita kalau mengikut kita punya kos semasa ni tak sampai pun 4% sebenarnya. So dia memang paling murah lah untuk skim Cakna. Dan untuk pemfakturan tu dia selalunya adalah additional 0.5 ke 1% yang tuan-puan kena negotiate lah untuk dengan diorang ni. Okey. Dan kita tengok contoh daripada kos yang dibayar pada akhir pinjaman tu. Kalau kita tengok daripada skim Cakna hanya RM575 ataupun RM41.10 itu atas 5%. Kalau tadi saya cakap 4% ke, itu lagi murah lah. Ini tuan-puan dan puan-puan bolehlah jumpa bank-bank yang 4 tadi. Kan? Sebab tu kita buat 4, dia ada compete. Kan? Betul ya? So jadi kita kena compete. Betul je Zak. Dapatkan customer. Then kalau tengok daripada since kita bagi 100%, jadi Cakna tak ada bakilah untuk diberi kepada customer. Okey, kita cuba tengok ada persoalan tak daripada segi ni dulu sebelum kita teruskan. Ada satu soalan Encik Zack. Kalau pembelian terus, saya rasa kontrak yang saya bacakan je lah. Okay. Syarikat saya membaiki kenderaan jabatan KKM tetapi semuanya pembelian terus. Boleh ke saya apply skim Cakna? Okey, dia tadi kita punya konsep simple. Yang penting dia mesti SST ataupun kontrak yang dikeluarkan di dalam e-perolehan. Dan dia adalah kontrak bekalan dan perkhidmatan. So maksudnya dalam kes ini servis lah. So bermakna boleh, cuma dia kena di dalam EP lah. Itu saja. Kita punya term dalam EP, kontrak bekalan dan perkhidmatan. Okey? Maksudnya dekat sini kontrak yang works, yang melibatkan you buat jalan raya ke apa semua tu belum lagi lah. Dan lagi pun itu terlibat dalam Kementerian Kerja Raya sebenarnya. So jadi kita tak ada dapat lagi. Okey, ini saya nak baca satu lagi ni. Untuk makluman, kami amat tersepit dengan tempoh bayaran yang lambat oleh pihak kementerian. Yang ini kami tak boleh nak komen lah, itu kementerian kan, sebab setahu kami sepatutnya 14 hari dah bayar. Dan dengan harapan skim Cakna ini dapat meredakan, namun pada hakikatnya ia tidak membantu para kontraktor disebabkan proses birokrasi pihak bank yang terlalu lama dengan alasan work from home. Okey, ini menarik ni Meh. Itulah. So dia alasan work from home. Mudahkah proses permohonan dengan mempelbagaikan alternatif melalui secara maya ke atau okey macam ni? Ini bergantung pada bank, sebab tu kita ada 4 bank. So then ada bank yang application dia memang boleh buat online, tak ada masalah.
Betul. Dan ada bank yang masih perlukan manual. Cuma yang saya notice di peringkat awal, di peringkat kita untuk approve facility itu, kalau mengikut next slide nanti kita akan beritahu, sepatutnya kita cuma perlu bila dah dapat SST dan dapat dokumen-dokumen yang lengkap daripada customer, macam form 24, 49 yang standard tu lah. So bila kita dah dapat tu, sepatutnya pihak bank diberi hanya 10 hari je untuk meluluskan permohonan tu. Jadi saya tak tahu, mungkin ini hopefully bukan RHB lah. Okay. So jadi saya hoping that semua bank boleh improvekan kita punya performance, sebab sepatutnya kita dah tak perlu nak tengok financial, kita tak perlu nak tengok track record. Kita cuma perlukan adakan SST dan perlu ada deed of assignment. Nanti kita akan explain deed of assignment tu. Yang itu pun standard. So jadi sepatutnya birokrasi ni tak lama dan bolehlah dapat secara cepat untuk dapatkan facility tu ya. Okay je Okay. Okay, yang pembelian terus tadi dah jawablah, dia tak ada isu. Dan terus ke sama atau berperingkat ke tak ada masalah. Maksudnya kalau pembelian terus ni, kalau saya faham, maknanya dia full amount on the contract value lah. So maksudnya kita punya cakna ni kita akan bagi kepada contract value. Berapakah minimum dan maksimum? Tak ada. Kita tak ada minimum dan ada specific amount so kita cover semua as long as dia dalam perolehan dan kontrak, bekalan dan perkhidmatan. Itu je yang kena faham. Lain janji ada SST daripada Cik Sami Awang kot. Janji ada SST, kalau ada pesanan kerajaan boleh tak? Yang tadi soalannya, janji ada SST, kalau ada pesanan kerajaan boleh ke tak, Cik Zaid? Okey, dia kita punya konsep ni sebab kita tak tahu macam mana kerajaan akan mengeluarkan dia punya pesanan kerajaan tu. Selagi dikeluarkan melalui perolehan, kami tak ada masalah. Tetapi kalau kami juga diberitahu oleh pihak-pihak kementerian, contohnya Kementerian Kesihatan, disebabkan permintaan ad hoc, jadi ada kontrak yang dikeluarkan dan tidak melalui perolehan. Sebab itu kontrak yang pada jangka pendek lah, diperlukan sebagai ad hoc. Yang itu kita belum lagi. Kita kat sini masih kena ingatkan ya, kita projek rintis. Jadi kita nak tahu permasalahan yang timbul. Macam tadi dari segi yang ada tuan tadi highlight daripada segi birokrasi. Itu antara teknikal yang pihak kami kena perbaikilah. Okey, sebab kita melibatkan, kalau kementerian ni kita melibatkan banyak PTJ. Dia bukan HQ, bukan hanya deal dengan head office saja, tidak. Sebab kita kena deal dengan pihak PTJ directly. Okay? Alright. I think since dah tak ada soalan berkenaan dengan perbezaan ni, jadi saya harap tuan-puan akan memilih cakna dengan daripada kontrak yang lain. Okay. Mungkin next screen. Okay. Cik Azmi, saya persilakan Cik Azmi menerangkan mengenai flow. Yang ini adalah flow untuk permohonan fasiliti yang akan dibuat secara one off pada awal mendapatkan kontrak. Okey, Cik Azmi. Okey, seperti yang explain oleh Cik Zaid tadi, permohonan fasiliti ini akan berlaku hanya sekali saja. So dia akan bermula selepas pihak kementerian melalui perolehan mengeluarkan surat setuju terima ataupun apa yang kita selalu bahasa mudahnya letter of award lah, ya Cik Zaid ya. So standard DOA perlu dimuat naik atau dimuat naik ataupun dimuat turun lah untuk diisi oleh pihak syarikat. So dua dokumen ini pihak syarikat perlu menyerahkan permohonan fasiliti kepada pihak bank pilihan. Kita ada 4 bank di sini.
dengan satu borang permohonan dan salinan SST, deed of assignment yang telah ditandatangani oleh pihak syarikat. So, yang ketiga adalah nama, nombor telefon dan alamat email pegawai perolehan yang tuan-tuan dan puan-puan berhubung. Ini sangat penting untuk kami membuat pengesahan SST. Selepas menyediakan semua dokumen-dokumen ini, bolehlah berhubung dengan pihak bank. So, pihak bank akan memberi kelulusan dalam masa tempoh 10 hari ya, Cik Zack ya? Ya, okey. Seperti yang bank negara Mungkin saya inform akan gitu. tambah di sini tadi sebab saya Hmm, ada bercerita pasal ni di peringkat awal tadi. betul. Okey, berkenaan yang satu yang baru ni nampak adalah deed of assignment. Yes, DOA yes, itu Simon. sendiri. Okey, untuk pengetahuan semua pendengar, pengetahuan pihak syarikat, deed of assignment ni adalah satu perjanjian tiga pihak. Macam saya cakap tadi, yang ini adalah pengaturan tiga pihak dari pihak kementerian, syarikat dan pihak bank. Jadi deed of assignment ini telah pun dikeluarkan secara standard. Maksudnya tiada pengubah yang boleh kita lakukanlah kepada deed of assignment ini. Dan form ni kat mana nak dapat? Masa dalam e-perolehan tu pun dah ada, boleh upload kat situ. Kalau tak ada, boleh minta dengan kementerian yang bagi SST tu. Kalau tak ada, boleh minta dengan pihak bank yang tuan-puan ni. Sebab dia standard, jadi kita semua ada format yang sama. Template Ya, dan satu lagi tadi, kenapa kita perlukan nama pegawai dan ini? Ini antara penambahbaikan dalam proses kita lah. So bila bila customer jumpa kita tu bawa SST tu, jadi kita tengok some SST tu tanda tangan mungkin ada nama, tak ada phone number, ataupun ada tak ada nama tapi ada phone number. Jadi kita dapati sukarlah untuk kita menghubungi pihak PTJ tu. Okay, sebab semua ni selalunya PTJ lah. Dia dalam kerajaan ni yang menguruskan daripada segi bajet HQ. Tapi bila untuk menguruskan actual pengeluaran SST ni, dia akan dibuat oleh PTJ masing-masing lah. Okay. So jadi tujuan kita tu saja, sebab tuan-puan yang pergi kepada PTJ tu, tuan-puan yang dapat daripada PTJ tu, jadi tuan-puan memang akan tahu siapa yang tuan-puan berurusan. Jadi kami perlukan information tu saja supaya boleh memudahkanlah, mempercepatkan proses tadi. Itu yang kita kata sepatutnya tak ada isu-isu birokrasi itu tadi. Dan sepatutnya dalam masa 10 hari itu benda ni kena settle lah. Okey, Cik Azmi boleh teruskan? Okey, kemudian kita refer kepada number 5 tu. So pihak bank akan approach pihak kementerian untuk proses menandatangani di assignment dalam tempoh 5 hari bekerja, dan seterusnya menyerahkan pihak kementerian perlu serahkan semua kepada pihak bank untuk perfection lah, seperti stamping. So kemudian pada step yang seterusnya, item number 6 tu, so pihak syarikat selepas dia perlu mengunci masuk, ataupun bahasa mudahnya adalah fill up semua info-info berkaitan skim Cakna dalam sistem e-perolehan menggunakan platform pemfakturan. Buat masa ini Cik Zack apa yang kita difahamkan. Dan termasuklah salinan perjanjian pembayaran antara bank dan syarikat yang telah diluluskan oleh pihak kementerian tadi. Dan pada masa yang sama, pihak syarikat perlu menyertakan tangkapan skrin ataupun bahasa yang selalu kita guna screenshot untuk rekod pemuatnaikan maklumat, termasuklah nombor akaun pembayaran yang telah dikemas kini kepada pihak bank untuk proses pembayaran later on lah. So kemudian basically itulah proses yang terlibat. Saya boleh ni bantu daripada segi penerangan yang lebih dan yang langkah 6 tu kalau kita tengok syarikat dia buat langkah 2 dan langkah 6 saja. Maksudnya langkah 2 adalah penyerahan dokumen yang diperlukan oleh bank, dan langkah 6 adalah pemuat naik
information berkenaan dengan pemfakturan ni skim Cakna ni. Jadi untuk penerangan langkah 6 ni lebih detail, mungkin pergi kepada slide berikutnya. Okey. Dekat sini tuan-puan dan puan-puan, di dalam manual pemfakturan e-perolehan tu ada di page 452 tu, kalau boleh nampak di belah kanan bawah tu, page 452 452. Di sini ada langkah 5. Langkah 5 ni adalah memuat pembekal, memuat turun pemberitahuan mengenai urusan pemfakturan dan menyerahkan permohonan pemfakturan. Yang ini yang langkah 6 tadi So maksudnya yang semua dah settle, so nak beritahu dalam sistem. Manually tadi memanglah pihak kerajaan, pihak bank, pihak syarikat dah tahu. Tapi kita nak login dalam sistem. So jadi tuan-puan kena masukkan data ni di dalam langkah 5 ni. Kalau boleh rujuk, kalau boleh di-zoomkan, nombor 1 tu adalah pemberitahuan mengenai urusan pemfakturan Nombor 1 yang color merah bawah tu. Okey, tuan-puan kena isi, kena letak attachment apa semua, then hantar saja nombor 2. Okey. So serah. So bila serah tu capture je screenshot tu untuk bagi kepada pihak bank. Yang itu yang kita tadi kata ada capture screenshot lah. So jadi bila kita dah dapat ni, apa yang pihak bank buat dengan pihak kementerian, kita akan communicate dengan pihak kementerian untuk memastikan semua data-data yang diisi di dalam EP ni dah okey dan pihak kementerian pun dah dapat information tu dan dah approve. So jadi itu saja untuk application. Jadi tuan-puan, daripada segi selepas ni kita akan terangkan, Encik Azmi akan terangkan apa yang terjadi berkenaan dengan yang ni pun ada tadi, tuan-puan dah tanya bila kita buat servis tu frekuensi macam mana, apa semua, macam mana bank akan bayar. Okay, so di slide ni ini adalah pergerakan claim invoice tu. Okay, Encik Azmi boleh teruskan? Okay, proses untuk pembayaran ni akan berlaku banyak kali lah compare dengan permohonan tadi. Sebab setiap kali invoice submit akan melalui proses yang sama. So apa yang akan berlaku adalah pihak kementerian memproses dan meluluskan invoice serta memaklumkan kelulusan kepada pihak bank dalam masa 2 hari bekerja selepas kelulusan. So kemudian pihak minta maaf saya rasa nombor 1 dulu, iaitu pihak syarikat akan membawa invoice yang telah siap kerja dan membuat permohonan pembayaran dan menghantar satu salinan kepada pihak bank, satu invoice dan DOS sama yang telah diluluskan oleh pihak kementerian lah melalui sistem e-perolehan dan menyertakan maklumat yang sama seperti tadi, alamat email pegawai untuk dihubungi untuk kita membuat pengesahan kandungan dan amount yang bersih invoice. Andai kata ada invoice tu ada penolakan ke atau apa-apa kos-kos yang government tolak, so kita akan confirm ataupun kita akan sahkan melalui maklumat-maklumat pegawai yang diberi oleh pihak syarikat. Kemudiannya pihak kita akan memproses permohonan dari pihak tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 2 hari. Dan selepas itu jika semuanya kita dah dapat final amount nilai pembayaran itu, kita akan membuat pembayaran kepada pihak syarikat lah. So berdasarkan pengesahan invoice yang dibuat dengan pihak PTJ atau pihak kerajaan tadi, so maklumat pembayaran akan dibuat kepada pihak syarikat. Kemudian dekat stage ni pihak syarikat dah dapat pembayaran, boleh sambung buat kerja yang lain, tak perlu lagi berurusan dengan pihak bank atau pihak government ataupun kementerian untuk pembayaran, sebab selepas ini sebarang urusan pembayaran kepada pihak bank
adalah di antara pihak bank dan juga pihak kementerian mengikut tarikh matang asal invoice, dan pihak kerajaan akan memaklumkan perincian pembayaran kepada pihak bank dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran dibuat ya. Encik Azmi, mungkin saya boleh tambah daripada segi apa proses ni, sebab okey ya tuan-puan dan puan-puan, tadi kita dah bagi penerangan dengan proses application, itu kita bagi tahu tadi sekali je. Dan sebenarnya tak ada masalah kalau tuan-puan dapat 3-4 kontrak pun. Pihak bank boleh melihat macam mana kita boleh bagi similar proses yang sekali jugalah. Okey. So itu tak ada masalah. Di sini sebenarnya apa yang berlaku, kita ambil contoh Makcik Kiah tadi. So dia dah dapat kontrak, dia dah completekan semua execution berkenaan dengan SST yang diperlukan oleh kementerian, dan dalam masa yang sama dia juga dah approach bank untuk mendapatkan akses kepada skim Cakna dan dah diluluskan. Jadi apa yang dia perlu buat, dia teruskan penghantaran. Katalah kita ambil contoh dia kena mula penghantaran daripada 1 hari bulan Julai, example So dia pun hantar kepada katalah klinik kesihatan Titiwangsa, example. So jadi dia hantar tiap-tiap hari. So of course bila dia hantar tiap-tiap hari tu, pegawai yang menerima makanan tu akan cek kualiti apa semua tu, itu dilakukan setiap hari. Maksudnya pemeriksaan tu dah dilakukan setiap hari. Dan benda tu akan berlaku berterusan mungkin untuk tempoh 30 hari. Dan pada 1 hari bulan Ogos, Makcik Kiah ni dibenarkan untuk claim submit claim. Jadi Makcik Kiah ni akan submit claim kepada PTG yang sama, kepada klinik yang sama. Dan klinik yang sama, dekat sini tadi kita ada dekat nombor 1 tu, kenapa kita masih lagi memerlukan nama, nombor telefon, nama email, sebab kita diberi tahu bahawa mereka yang menyediakan SST tu kepada tuan-puan, walaupun dia PTJ yang sama, tapi kemungkinan pegawai yang berlainan. Maksudnya satu pegawai menguruskan hanya daripada segi kontrak, pengeluaran kontrak, completion of the contract. Dan pegawai yang lain akan menguruskan daripada segi day to day punya kontrak punya performance. Okey, jadi itu yang sebab kita masih lagi memerlukanlah, andainya ada perbezaan. Kalau tak ada, tak perlulah, just bagi tahu kepada bank orang yang sama. Okey. Sorry Cik Azmi, ada yang tak dengar suara saya. Cik Azmi dengar ke? Saya dengar, mungkin itulah kita buat webinar kan, mungkin ada connection. Okey. Test dengar ke? Cik Azmi dengar, saya tak sure. Okey, ada yang dengar dengan jelas. Okey, terima kasih. So kalau yang tak dengar tu harap maaf, mungkin kena keluar dan masuk balik lah. Mungkin ada yalah, kita buat online ni. Kadang-kadang internet kita punya sistem tu tak stabil, sebab tu dia on and off. Okey, tak apa. Saya teruskan. Okey, tadi saya bagi keterangan mengenai invoice yang claim tu tadi tu. So bila submit claim, ujung bulan submit claim, pihak PTJ yang berkenaan akan buat dia punya verification apa semua, dan biasalah kalau dia nak ada tolak ke apa semua, dia akan beritahu pihak tuan-puan berapa penolakan apa semua dan apakah jumlah invoice yang akhir yang diluluskan. Yang ini yang akan sampai kepada pihak bank. Yang ini tuan-puan kena bagi tahu kepada pihak bank invoice yang ini dan berapa amount yang akan dibayar. Jadi kita akan verify benda yang sama dengan pihak kementerian dan kita akan bayar up to the value of the amount yang approve lah. Okay, kalau dia approve 100% of the invoice value, kita bayar 100% invoice value. Kalau dia approve tolak maybe 5%, then kita akan bayar 95% lah. Then kita akan tolak kita punya cost tadi tu yang tak sampai 5%. So jadi itu saja. Dan bila macam Cik Azmi cakap tadi, bila saja kita dah bayar customer dah lepas tangan. Betul. Dah tak perlu. Makcik Kiah ni dah tak perlu risau mana duit tu sama ada kita pihak bank ni akan dapat pembayaran daripada pihak kementerian ke kementerian akan lewat bayar ke, itu tak ada. Itu adalah urusan bank dengan kementerian. Betul. Sebab tu kita adakan skim Cakna ni untuk memudahkan lah. Jadi pihak Makcik Kiah tadi dia punya tugas tu kena bekerja
sampailah dia boleh claim. Okay, saya ada satu persoalan. Cuba kita tengok soalan sebab kita dah sebenarnya dah menghampiri kita dah di hujung kita punya seminar. Jadi kita boleh tengok daripada ni invoice tu maksudnya invoice daripada syarikat kepada kerajaan ke? Atau invoice daripada supplier kepada syarikat sebagai modal. Okey. Yang ini unik ni. Ini sebenarnya kita awal-awal lagi tadi dah beritahu. Kita punya financing adalah di hujung. Maksudnya di peringkat invoice claim kepada kerajaan dan diperakui oleh kerajaan. Okey? Jadi bukannya invoice daripada supplier. Maksudnya kita tak boleh nak support tuan-puan daripada segi pre-financing. Maksudnya keperluan financing untuk tuan-tuan punya purchases, pembelian. So jadi untuk skim Cakna ni dia tidak cater untuk bahagian tersebut. Dan macam yang saya explain awal-awal tadi, skim Cakna ni adalah akses awal bagi pihak syarikat untuk berkenalan dengan pihak bank untuk mengetahui apa produk-produk yang pihak bank boleh. Macam soalan Encik Salmi ni, dia sebenarnya merujuk kepada fasiliti yang biasa yang kita panggil working capital lah. Pihak bank panggil ni adalah working capital yang selalu diberi kepada customer. Dan kalau dalam proses untuk mendapatkan fasiliti biasa ni tu tadilah yang saya cakap. Kita perlukan 3 tahun, financial record, kita mungkin perlukan cagaran. Jadi benda-benda macam tu akan diperlukan. Okay? So ini sama juga dengan Cik Abdul Manan berkenaan dengan kos yang tinggi daripada factoring. Memang kita tahu. Dan jadi dia punya idea Encik Abdul Manan bagi ni amat baik dan untuk pengetahuan semua di akhir kita punya webinar ni kita ada kita ada macam questionnaire, kita ada feedback. Okey. Feedback. Okey. Sibuk sangat bahasa Inggeris, bahasa Melayu dah lupa. So jadi kita ada feedback form ya. Untuk Cik Abdul Manan, saya harap Cik Abdul Manan boleh masukkan cadangan Cik Abdul Manan ni dalam feedback form tu. Sebabnya memang pihak kami tahu pihak syarikat memerlukan yang tadi kami panggil pre-financing lah, modal awal. Dan modal awal ni bagi saya yang pentingnya adalah bank guarantee dan juga untuk beli daripada supplier. Okay? So memang kami amat faham, cuma kami nak beritahu setakat pilot ni skim Cakna adalah yang tadilah dia cuma bantu kita semua di peringkat di hujung saja setelah invoice diperakui ya. Okey, adakah invoice submission permohonan atas talian? Okey, ini tadi bergantung kepada 4 bank tadi dan juga because kita ni semua dalam proses pilot dan saya rasa tak ada masalah untuk bank bergerak kepada atas talian ya. Disebabkan kalau tuan-tuan pun tahu kita dah setahun lebih dah nak masuk 2 tahun kita dalam pandemik. Jadi kita ada rasanya tuan-tuan dah biasa dengan proses moratorium. Okey, kalau tuan-tuan tengok sebab yang ini kita skim Cakna ni semua digunakan oleh Islamic Bank dan dia dalam Islamic Bank ni salah satu kondisi dia adalah akad tu. Kan? So jadi banyak kata akad tu mana boleh buat online, tak ada ya. So jadi dalam bila moratorium ni kita tahu kita ada kekangan pergerakan, kita ada kekangan daripada nak hantar dokumen secara fizikal dan kita juga tahu kita perlu ada penjarakan ikut SOP semua tu. Jadi kita sebagai Islamic Bank ni juga telah ubah ya cara akad tu di mana akad tu boleh disempurnakan melalui online. Jadi tak ada masalah sebenarnya permohonan atas talian. Dan macam saya cakap tadi, tuan-tuan boleh merujuk kepada bank secara direct dan untuk pertanyaan pun sebenarnya
tak perlu bersemuka. Kita nanti di akhir ni kita akan tunjukkan email address bank-bank yang tuan-tuan boleh hubungi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dan juga mengemukakan permohonan. Okey. Okey. Okey, kita tengok ada soalan lagi. Soalan dari sekejap ya Cik Zai ya. Alright. Soalannya, adakah bank akan mengenakan cas kelewatan pembayaran kepada syarikat? Ini tadi Kerajaan lambat. kita dah cakap dah, itu kita dengan kementerian. Betul. Kita okey ya, tuan puan, yang ini bukan financing. Kalau financing, yang itu yang bank nak 3 tahun financial record, past performance, you punya capability untuk bayar balik macam-macam tu, itu adalah pinjaman. Yang ini sebenarnya pembelian invoice ataupun kita panggil apa, pendanaan dalam bahasa Malaysia dia pendanaan. Pendanaan. Itu bukan pinjaman. So jadi itulah perbezaan yang nyata antara skim Cakna ni dengan fasiliti-fasiliti yang diberi oleh bank, fasiliti lain yang diberi oleh bank. Jadi memang tak ada kita takkan cas pelanggan kita lah. Kelewatan ke apa. Sebab sebenarnya kita dah get prepared ourselves lah. Contohnya tadi di awal tadi saya ada bagi tahu, walaupun sebenarnya sepatutnya 14 hari, tetapi ada juga disebabkan hujung tahun ada kelewatan. Jadi pihak kami, pihak bank dah memang bekerjasama dengan pihak kementerian untuk ada buffer daripada segi kami dengan pembayaran lah, tempoh pembayaran. Okey. Alright, ada lagi soalan mungkin? Soalan lain ada concern lah daripada, saya rasa daripada Encik Sami juga yang memerlukan pre-financing. Saya rasa kita pun memang sedia maklum lah Cik Zack Ya. Cuma untuk Cakna ni sebagai alternatif lah, ini di peringkat post ataupun di peringkat kerja-kerja sudah selesai. Cuma kalau memerlukan pre-financing, mungkin boleh juga berhubung dengan pihak bank terlibat untuk mendapatkan fasiliti lain lah seperti contract financing sebagainya. Ya. Okey, kita dah memang di akhir ni. Okey, boleh terus pada next screen. Okey, kita masih buka kepada Q&A ya. Tuan-tuan boleh type in di situ. Okey, yang ini adalah slide yang akhir untuk buah bicara kita hari ini. Yang inilah daripada apa yang kita cakap tadi, itulah dia sebenarnya kalau tengok di belah kanan tu, itulah dia ciri-ciri dia. Sekali lagi ditegaskan, ini adalah perolehan, bekalan dan perkhidmatan dalam tahun 2021. So bermakna kontrak yang masih berjalan, yang telah dikeluarkan daripada tahun lepas lagi, dan juga kontrak baru yang dikeluarkan pada tahun ini untuk tahun mendatang pun tak ada masalah, as long as dia masih berjalan dalam tahun 2021. Pembayaran segera, itu yang tadi cakap, kalau dah invoice approve, kita terus bayar. Tuan-puan tak perlulah tunggu 14 hari lagi tu dapat duit. Dan walaupun nampaknya financing kita ni agak singkat, tetapi banyak customer yang bagi feedback, dia menolong disebabkan kalau mereka ni ada ambil pinjaman-pinjaman yang lagi yang kena ni lah, kena faedah yang tinggi. Jadi dengan faedah yang rendah ni, walaupun 15 hari memang jauh beza lah. Kalau kita tengok daripada contoh yang kita bagi tadi, Makcik Kia tadi baru RM40 sehari kan. So dia berbeza dengan yang 300. So jadi memang jauh beza lah. Okey, dan kita pula bagi disebabkan kita ni untuk invoice yang diperakui, jadi kita bagi 100%. Jadi itulah kelebihan dia, dan pihak tuan-puan dah tak perlu risau. Bila dah jual kepada bank, habis tanggungjawab. Kalau ikut pemfakturan tadi, dia tak bagi tuan-puan 100%.
Jadi tuan-puan masihlah kena kejar factoring company tu, kenapa dia tak bayar lagi balance yang 20% ke 10% lagi tu. Itu saja. Dan juga daripada segi kalau ada kelewatan daripada pembayaran pihak kerajaan, dia akan kenakan charge yang lebih tinggi, dan dalam masa yang sama juga dia akan realize yang cagaran yang tuan-puan bagi. Jadi itulah perbezaan yang nyata dalam skim Cakna ni, semua tu tak ada. Okey, di sebelah kiri tu adalah 4 bank, 4 kementerian yang kita boleh nampak. Tadi ada tanya pasal kementerian yang selain daripada 4 tu. Buat masa ni memang tak boleh lah, pasal kita masih lagi pilot, dan insyaAllah kalau kita berjaya pilot ni dan respon daripada tuan-puan amat baik, dan kita akan buka kepada lebih kementerian. Begitu juga yang bank kat bawah tu, tadi ada yang ada memberi kerisauan mengenai sama ada boleh application ataupun submission secara online atau sebagainya, boleh hubungi email address bank-bank yang apa ni dinyatakan ni, supaya pihak bank boleh communicate direct dengan tuan-puan dan puan-puan, dan apa ni seterusnya membantulah. Jadi macam saya cakap tadi, skim Cakna ni adalah akses pertama bagi mereka-mereka yang belum pernah approach bank, ya, untuk tak perlu risau daripada segi tak ada kemampuan cagaran, tak ada account, tak ada apa ni track record apa semua tu. Jadi di sini hanya as long as you berdaftar dalam kementerian dalam e-perolehan, of course background checking tu kementerian dah buat, jadi kami pihak bank tak perlu risau lagi, dan dapat kontrak saja daripada e-perolehan dan jumpa kami, insyaAllah semuanya akan diluluskan. InsyaAllah. Okay, ada nak tambah? Kita ada soalan ke, Azmi? Tak nampak. Soalan sekejap. Ada soalan lagi ke? Cuma ada permintaan untuk luar daripada skop Cakna lah. Mungkin yang tu boleh Tuan Isa Iskandar hubungi kita directly lah, Cik Zack Ya, ataupun macam tadi kita di akhir ni kita bagi feedback form. Jadi kalau mungkin bila kita nampak daripada feedback tu, katalah Kementerian Pertahanan feedback memang banyak daripada tuan-puan dan puan-puan, maknanya kita tahu mungkin the next kementerian yang kita kena approach adalah Kementerian Pertahanan lah. Jadi feedback tuan-puan ni amatlah penting, ya, untuk bagi cadangan, sebab skim Cakna ni pilot. Jadi bila pilot ni kita masih boleh ubah kepada lebih baik. Dan tadi yang saya highlight tadi yang mengatakan boleh tak skim Cakna ni support dari segi pengeluaran bank garanti dan juga pembelian barang-barang daripada supplier. Okey, sila maklumkan dalam feedback form tu supaya kami bawa benda ni ke tengah kepada Kementerian Kementerian Ministry of Finance, Kementerian Kewangan. Okay, sorry, dia terkucil bahasa Inggeris bahasa. So Kementerian Kewangan, supaya pihak Kementerian Kewangan dapat meneliti balik dan memperbaiki skim Cakna ni lah. Pihak bank dan pihak kementerian didahului oleh Kementerian Kewangan. Memang kami amat-amat mengalu-alukanlah segala feedback tuan-puan ni, sebab dia amat penting, ya, untuk kami improve kami punya skim Cakna. Okay. So ada lagi soalan tak yang kita belum jawab? Sekejap. Ya, saya tengok, ya. Ada, Meh? Tak ada ni? Setakat ni saya rasa dah tak ada soalan Cik Zack Ya. Oh, ada soalan baru. Ada, okey. Langkah pertama untuk apply permohonan. Langkah pertama untuk apply permohonan. Langkah pertama mesti ada SST lah tak, langkah pertama maksudnya dia dah ada SST lah tu. Yes, dah ada SST. Jadi
jadi approach bank tadi yang kita ada highlight dekat sini, 4 bank ni ada email address, ada phone number apa semua. Dapat bercakap dengan bank tu dulu. Okey, kalau tak dapat bercakap, hantar email. Kita memang ada task force lah yang untuk skim Cakna ni di setiap 4 pilot bank ni yang akan menangani lah segala request untuk skim Cakna ni. Okey. Yang cara untuk key in dokumen daripada Encik Muhammad Nur Hafizi tadi saya rasa kita dah jawab. Langkah 5 dalam sistem pemfakturan e-perolehan ya, itu saja. Okey, so saya rasa dah tak ada soalan. Mungkin kita bagi ada soalan baru Encik Zaid. Okey. Adakah terbuka juga untuk kerja-kerja bawah 20,000? Saya rasa kita memang tak ada had pembayaran, betul? Kita punya masalah bukan 20,000 ke 5,000 ya. Kita punya masalah dia kena dalam e-perolehan pasal Betul. disebabkan inilah pandemik ni, jadi semuanya kita nak cuba buat online. Yes. Okay, jadi skim Cakna ni dia merangkumi semua yang dikeluarkan dalam e-perolehan. Kalau dalam e-perolehan tu dia boleh keluarkan untuk 20,000 pun kita tak ada masalah. Soalan baru Cik Zack Ya. daripada Puan Izarina. So nak tanya, jika ada 5 projek dalam satu masa, bolehkah kita buat 5 pembelian serentak? Saya rasa tak ada masalah. Itu Alhamdulillah. Itu niru apa? Kecil tapak tangan niru ditadahkan kan? Yeah. Satu bank boleh dapat satu-satu tu. Okay. So jadi dalam contoh you ada 5 kontrak. Tadi kita ada bagi tahu di peringkat awal untuk permohonan setiap satu permohonan satu kontrak. Okey. Jadi apa yang pihak bank boleh buat bila dia dapat saja 5 kontrak sekali ni, maknanya dalam permohonan tu dia akan buat list down lah. Berapa kontrak yang ada dia akan list down kan dalam dia punya letter of offer tu, kontrak 1, kontrak 2, kontrak 3, kontrak 4, as long as semua kontrak ni daripada 4 kementerian tadi dan juga datang daripada e-perolehan. Itu je kita punya dia punya key dia lah, key understanding dia di situ, dan tak ada masalah banyak kontrak atau macam mana. Dan sebenarnya bagus ya bagi mereka yang ada a few kontrak, walaupun kontrak itu kecil-kecil, sebabnya bila tuan-puan dapat akses kepada skim Cakna ni, dia bila tuan-puan nak jual, bersetuju jual, baru kita bagi pendahuluan. Kalau betul. Puan kata saya bagi contoh, dia ada 5 kontrak tadi, dalam masa serentak dia ada 5 claim diperakui. Okey. So jadi kita tahu dia ada 5 claim dan pihak customer ni boleh pilih. Daripada 5 ni I rasa I tak perlukan 5 financing lah. Okey, cuma sangkut sikit nak pusing. Mungkin boleh pakai 3 invoice. So kita jual lah 3 invoice tu. Tak perlulah jual 5-5. So inilah dia punya kelebihan dia ya. Sebab dia tak semestinya kalau macam contract financing tu semua apa yang you dah cagar under contract financing tu memang semua kena bagi kat bank. Betul. Dan semua bank finance kan. So suka tak suka memang bank akan finance. Yang ni tak. So bank ada pilihan sama ada nak finance semua atau tidak, bergantung pada customer. Sebab dia bukan macam kita ambil pinjaman kereta, kita kena bayar dalam masa 9 tahun, tiap-tiap bulan fix. Kita bukan macam tu. Ini adalah sebenarnya dia lebih kepada revolving. Dia tuan-tuan dah ambil fasiliti tadi, dia jadi kosong balik, boleh pakai balik. Yang ini yang tadi saya cakap tadi, kalau kontrak dia besar 1 juta tapi dia kena claim tu sekali claim cuma 50,000. Jadi dia tak perlulah ambil fasiliti sampai 1 juta. Dia sebenarnya mungkin perlu ambil dalam 100,000 je untuk 2 kali pusingan saja. So setiap kali buat 50,000 tu habis pusing balik. So jadi itulah advantage
facility yang kita bagi ni. Okay? Ada lagi? Lain-lain sekejap, ada pemasakan kau. Soalan daripada Cik Abdul Rahman adakah bermaksud kami kontraktor perlu selesaikan dulu bayaran kepada kilang dan supplier? Saya rasa betul lah. Ya, tepat sekali. Tepat sekali sebab itu yang tadi kita cakap, yang perkara-perkara macam ni kena masukkan dalam feedback form tu. Sebab betul. kami memang amat-amat mengalu-alukanlah segala recommendation tuan-puan ni. Macam saya cakap tadi, dia tuan-puan kena bayar dulu, itu yang sebenarnya modal yang dia perlukan. Tapi skim Cakna ni dia selepas tuan-puan buat benda ni semua baru bank masuk. Jadi kenapa jadi macam tu? Di awal perbincangan kita tadi kita dah bagi tahu, disebabkan kalau kita bagi facility yang biasanya kita perlukan banyak information daripada pihak syarikat. Jadi skim Cakna ini dia memudahkan, dia bypass semua prosedur yang ada untuk kita hanya beli invoice sahaja. Jadi disebabkan itu kita tak dapat nak bagi pinjaman ataupun financing di peringkat awal pengurusan kontrak. Jadi feedback ni kami amat perlukanlah, masukkanlah dalam kita punya feedback form supaya kami dapat ketengahkan perkara ni kepada Ministry of Finance untuk kita lihat bagaimana cara kita membantu pihak syarikat dalam masa yang sama juga memberi lebih kepada bank daripada segi security. Sebab bila kita bagi awal-awal tu memang tak ada security, tak ada apa kan. Tapi macam Cakna ni memang kita tak perlukan. So jadi itu perbezaan dia tuan-puan dan puan-puan. Kenapa skim Cakna ni tidak dapat membantu daripada segi pengeluaran pinjaman untuk permulaan membuat kontrak tadi. Okey. Alright, ada lagi? Macam kita dah cakap tadi skim Cakna ni sebenarnya adalah akses permulaan untuk bagi syarikat-syarikat yang selama ni tak pernah approach bank. Jadi dia dapat build up track record dengan bank. Jadi selepas 6 bulan bank-bank yang 4 bank ni mungkin akan boleh tengok balik dan boleh discuss balik dengan customer. Okey, dah lebih daripada 6 bulan ni, adakah you all dah boleh memberi kami rekod-rekod daripada segi financial record tadi, adakah cagaran dah boleh diberi, benda yang sama. Jadi pihak bank ni bukan hanya boleh teruskan dengan Cakna, dia juga boleh bagi yang tadilah, yang pre-financing tu yang dia perlukan tu. Okay? So jadi tuan-puan mulakanlah dengan skim Cakna ni, approach lah bank-bank yang 4 ni supaya tuan-puan dapat ada track record dengan bank, supaya dia simple understanding macam ni lah. Sebelum kita nak bagi pinjaman kepada seseorang tu, kita kena kenal lah dia dulu kan. So jadi kita ni adalah kira sebenarnya skim Cakna ni anggapkanlah dia adalah pengenalan antara pelanggan dengan bank. Okay? Betul. Alright. Ada lagi ke? Pembayaran ini, adakah pembayaran ini akan auto renewal setiap bulan sehingga habis tempoh kontrak? Okey, Mek. So tadi kita dah beritahu tu. Kita memang revolving. So maksudnya saya bagi contoh lah. Tadi Makcik Kia saya bagi contoh, dia submit 1 hari bulan Ogos, dia submit kepada kita 2 hari bulan Ogos, dia dapat duit daripada bank. Okey, bank dapat duit daripada kerajaan 15 hari bulan Ogos. So jadi amount invoice tadi yang dia submit 50,000 tu dia dah jadi kosong lah pasal dah settle. So Makcik Kia boleh pakai balik. Betul, betul. Sampailah ke 300,000 tu. Jadi dia memang revolving, tak ada masalah daripada segitu ya. Renewal ke tak perlulah risaulah Encik Zack. Tak perlu risau. Memang kita dah memang kita punya cap tu memang dah to the contract punya amount. Okay.
Soal Okey, kita tengok lagi. Adakah soalan-soalan? saya memakan. Cik Zack, kalau contohnya kalau pihak company sebelum ni dah ada DO assignment dah diberi kepada pihak bank untuk produk-produk lain, dia pendapat Cik Zack lah, dia tak boleh dapatkan cakna ke atau macam mana Cik Zack? Dia kena cancel ke dulu? Okey. Sebenarnya kalau dah dapat fasiliti dengan bank lain tu janganlah cancel. Dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik ni, bila you dapat fasiliti pada bank tu, you jangan cancel. Itu You dah tak bagus kiranya tu. you tak tahu apa masalah yang you akan hadapi di masa hadapan ya. Sebab kita sekarang ni pun tak tahu bila kita punya keadaan ni akan berubah, dan hopefully yang kita tahu macam contoh Labuan tu. Hopefully Labuan akan memberi kita satu data yang mengatakan bahawa kalau kita dah vaksin 80% rakyat kita atau lebih, dan keboleh jangkitan dan risiko untuk stage 4 dan 5 tu berkurangan. Jadi kalau macam tu yang berlaku, maknanya di tempat-tempat lain pun boleh diteruskan, dan kita pun bolehlah ke sana ke sini semula kan. Dan jadi kita kena ada persediaan lah. Kalau dah ada fasiliti tu jangan cancel. Betul. Untuk skim Cakna ni macam kita cakap tadi, dia adalah kontrak-kontrak yang belum dicagarkan kepada bank. So kalau yang dah ada fasiliti tu, dia tak ada masalah sebenarnya. Ya, dia dah track record semua dah. Okey. Sebab bank tu dah cover semua dah kontrak dia tu, daripada segi keperluan kontrak atau apa semua. Tetapi kalau dia rasa memang frustrated ke, disebabkan oleh kos yang tinggi ke, susah sangat ke, boleh je dia approach kita. Macam Cik Azmi cakap tadi, kena cancel lah yang apa deed of assignment yang dah sign tu. So tapi itu bawa bincang pada bank dulu lah. Ya, bincang dulu. Kita takkan advise you all terus cancel aja fasiliti yang dah ada ya. Sebab macam saya cakap tadi lah, dalam keadaan kita sekarang ni lebih baik ada fasiliti daripada kita nak look for a new facility. Okay, kecuali kalau kontrak tu memang totally new lah, tak pernah diberi kepada bank yang dah ada tu lah. Okay. Betul. Okey. Okay, mungkin saya boleh tambah daripada segi kontrak tadi tu. Since kita ada 4 bank yang terlibat ni, of course bagi pihak customer, you tak boleh lah bagi kontrak yang sama kepada 4 bank ya. Sebab nanti masa kita buat deed of assignment tu, kita akan tahulah yang sebenarnya you dah ambil fasiliti dengan bank lain. Tetapi untuk you buat research mana bank yang tadi yang bekerja lebih cepat, yang ada ya okey. Dalam Q&A tadi ada berkenaan dengan birokrasi bank apa semua tu. Itu sebab kita adakan 4 bank. Kalau satu bank tu dia slow, pergilah kepada bank lain. Itu tak ada masalah ya. Walaupun saya bercakap bagi pihak RHB, saya tidak menghalang tuan-puan untuk pergi kepada Encik Azmi, MBSB ataupun kepada Maybank ataupun CIMB. Ya, kita masih lagi kekalkan Cakna. Maksudnya kita memang ambil tahu dan kita memang menolong ya. So jadi harap tuan-puan tak perlu risau. Janganlah sangkut percubaan tu dekat satu bank saja, tak ada masalah. Okey, cuma bila dah berjaya, bank tu dah luluskan, bila nak execute dokumen tu, then bagi tahulah the bank tu yang tuan-puan dah ada dengan bank lain untuk mengelakkan kami sentiasa terpaksa follow up dengan tuan-puan dan puan-puan lah. Itu sajalah. Okay. Alright, ada lagi? Kita dah pun lebih sejam, 20 minit kita dalam webinar ni. So okay tuan-puan dan puan-puan, ada soalan lagi? Okay. Right. Kita tengok kalau ada lagi soalan ya.
Itulah tadi ya, feedback form tu amat kami perlukan ya untuk menambah baikkan kita punya skim Cakna ni. Dan kita amat memerlukan, dekat sini kita ada lebih kurang 77 orang yang mendengar kita punya webinar kali ni. Walaupun sepatutnya kita ada 100 lebih ya, dekat 200 sepatutnya yang daftar, tapi mungkin diorang ada kekangan-kekangan daripada segi sistem ataupun kekangan masa, tak apa. Jadi kami harap yang daripada 77 ni dapat memberi feedback bagaimana kami boleh menambah baik Cakna, dan dalam masa yang sama approach lah bank ya untuk mendapatkan bantuan daripada skim Cakna. Dan ingat macam saya cakap tadi, skim Cakna ni adalah permulaan untuk Cik Zack, ya. mungkin tak kedengaran dari suara Cik Zack, Okay. ada lost sikit tadi. Ya. Maksud saya skim Cakna ni adalah macam tadi saya tegaskan, dia adalah salah satu cara bagi pihak-pihak yang tidak biasa berurusan dengan bank untuk mendapat pinjaman. Ini adalah langkah pertamalah tuan-puan dan puan-puan ya, untuk membiasakan diri, sebab kita tahu tuan-puan mungkin selama ni buat kontrak cuma RM50,000, RM100,000. Macam saya cakap contoh saya tadi untuk yang tebang pokok tu, dia punya kontrak cuma RM50,000 je. Jadi dia memang tak perlukan pinjaman bank. Boleh je pakai duit sendiri, tapi macam kita tahulah dalam keadaan pandemik ni, duit sendiri lama-lama pun dah tak ada dah duit sendiri tu kan. Betul. Eloklah bergerak kepada consider skim Cakna ni sebagai satu buffer bila tuan-puan perlukan bantuan kewangan. Jadi tuan-puan ada fasiliti dengan bank yang tuan-puan boleh jual invoice yang tuan-puan ada kepada pihak bank. Okay. Alright, adakah lagi? Saya rasa ada soalan Cik Zack saya rasa lebih kurang soalan tadi, adakah LO dan PO pembelian terus juga diterima pakai? Asalkan melalui perolehan, saya rasa tak ada masalah Cik Zack. Ya, betul. Sebab kami bagi pihak bank ni, kami biasa dengan SST. Jadi kami tak biasa sama ada LO ke PO ke. Tapi itu tak ada masalah, sebab yang penting bagi kami adalah daripada e-perolehan. Jadi Cakna ni dia punya condition, walaupun kami bagi contoh SST tadi, tapi kami dalam bracket tu ada e-perolehan. As long as dia dikeluarkan di dalam e-perolehan dan daripada 4 kementerian pilot tadi, memang tak ada masalah untuk skim Cakna. Okay? So jadi tuan-puan kena pastikan yang tu je lah. Tapi kalau dia dikeluarkan secara manual, tidak di dalam e-perolehan, maksudnya bukan tuan-puan dapat melalui sistem EP, then itu memang kami tak buat masa ni pilot, tak cover lah untuk semua yang macam ni ya. Jadi kalau yang ini saya cadangkan bolehlah letak dalam kita punya feedback form. Betul. Okay. Cik Zack, kalau ada masalah AKPK macam mana Cik Zack? Okey, masalah AKPK ni tak ada masalah bagi kami. Sebab masalah AKPK itu adalah masalah di syarikat itu ataupun di syarikat ataupun di persorangan. Director apa benda. Sebab kita punya yang kita akan check daripada segi tuan-puan tak ada AMLA dengan bankruptcy. Betul. Sebab kalau AMLA ni Anti Money Laundering Act tu, maksudnya kalau syarikat tuan-puan ataupun director ada dalam list tu memang tak boleh buat apa lah. Yang keduanya daripada bankruptcy. Bankruptcy ni kenapa kita tak boleh nak buat? Sebab dalam akta bankruptcy itu sendiri, segala apa saja yang berkenaan dengan tuan punya bankruptcy tu, sama ada syarikat atau director tu telah illegally dia apa saja yang dia ada adalah jadi hak legally, bukan lagi hak dia lah. Okey, hak daripada segi mahkamah lah.
So jadi itu saja yang isu yang kita tak boleh beli invoice daripada tuan-puan dan puan-puan ya. Jadi masalah AKPK ini memang dalam keadaan zaman pandemik ni memang saya rasa ramai masuk AKPK ni. Sebab Betul. dia dapat pembayaran lebih rendah, tak salah saya dia bagi 2% saja kot. Beza dengan kalau kita credit card outstanding tu kita ada 18% kan. Betul, Baik 18. kita kepada 2%. Itu saja dan yang ini memang sebenarnya baguslah soalan AKPK ni sebab kalau kita nak buat under normal financing, yang ini akan sangkut. Sebab AKPK tu dia melibatkan SECRIS. Jadi bila dia melibatkan SECRIS tu dia ada kekangan daripada segi dia tak boleh ambil, tak salah saya ada condition yang dia tak boleh ambil sebarang pinjaman untuk tempoh setahun. Tak salah saya lah. Tempoh AKPK tu lah. Ya, AKPK. Jadi yang itu menyebabkan memang kita tak boleh bagilah. Yang itu menyebabkan kita tak boleh bagi fasiliti yang biasa tapi tak ada masalah daripada skim Cakna. Ini yang advantage dia lah ya. So ni bagus ni. Saya pun tak terfikir AKPK ni. Okey, ada lagi? Berapa nilai interest yang pertama saya nak potong tak ada interest. Sebab kita Islamik, jangan interest. Profit. Kita dalam Islamik ni kita tak panggil interest, kita panggil profit. Profit ni sebabkan kita share dengan customer sebenarnya. So bila kita bagi daripada segi Islamik punya pinjaman ni, kita punya konsep, kita tak boleh charge customer interest. Interest ni dia charge, dia tak kira customer tu susah ke, senang ke, dia interest tetap jalan. Dan selalunya interest tu dia akan base kepada bank punya base lending rate. Okay, so maksudnya base lending rate sekarang ni kalau you tengok, you Google base lending rate semua bank, dia berada dalam 540, 545 macam itulah persen setahun. Betul. Tapi Cakna ni kita charge cost of fund kan, Azmi? Ya, betul. Kita pakai cost of fund. Cost of fund ni adalah cost antara bank. Jadi dia ni lagi rendah dan dia merujuk kepada yang tadi saya cakap OPR yang 1.75 tu. Selalunya cost of fund ni dia plus 2%, plus 3% atas 1.75. So maksudnya katalah kita ambil plus 3, so 4.75. So jadi cost Cakna ni tadi dia tidak akan melebihi daripada 5%. Macam itulah. Jadi itu yang kalau nampak perbezaan yang nyata daripada segi cost dan daripada segi perbezaan antara Islamic Bank dengan conventional bank ya. Jadi kita memang approach ni daripada segi Islamic lah. Semua bank-bank yang terlibat, 4 bank tu sebenarnya kita Islamic, kita punya bahagian Islamic kita ya. Alright. Ada lagi persoalan? Kalau syarikat Subcon, Cik. Ya, ada? Saya sebelum kita ambil satu soalan lagi kot. Syarikat Subcon, boleh mohon ke Cik Zaid? Saya rasa dia tak ada masalah siapa syarikat pun. Dia masalah dia tadi tu je. Kita tetap kepada satu prinsipal yang sama. Dalam EP kamu dapat, okeylah Subcon. Yes, betul. Tapi saya rasa Menkon dia ada selalu dia ada fasiliti dengan bank. So kita tahu yang perlu ni semua Subcon je. Okay. So dia yang pentingnya kamu dapat dia kontrak tu direct daripada 4 kementerian tadi. Okay. So macam saya cakap tadi, jangan risau mengenai persoalan-persoalan yang berlegar di kepala ni. Boleh ke tak boleh ke, boleh ke tak boleh. Jadi tuan-puan sekarang ni ada akses kepada 4 bank. Gunakanlah akses yang ada ni untuk kami membantu pihak tuan-puan dan puan-puan. Dan boleh berkomunikasi secara online ataupun boleh membuat panggilan kepada keempat-empat bank ni lah. Kami ada tim yang akan menjawab dan saya nasihatkan paling terbaik kalau send email lah. Sebab email ni kalau kita boleh sentiasa refer balik kalau kita terlupa ke, tak jawab ke, that kind of thing. Betul. Okay? Dan ingat juga benda program ni adalah program yang dimonitor oleh Bank Negara dan juga Kementerian Kewangan. Jadi memang kita perlukan sambutan daripada semua pihak dan juga kita perlukan cadangan penambahbaikan bagaimana kita sebagai pihak bank boleh mengenepikan tadilah kita punya condition yang ada yang kita ni dengan
pihak syarikat memberikan tak tahu, mungkin memberikan sedikit cagaran ke apa benda untuk kami bergerak membantu daripada segi untuk memberi pinjaman yang pre-financing tu tadi. So jadi walaupun Cakna, tapi sebenarnya Cakna boleh diteruskan untuk membantu sampai di peringkat di hadapan lah. So itu saya rasa satu solusi yang amat baik kalau kita boleh buat. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright, Azmi, mungkin kita boleh akhiri kita punya skim Cakna, kita punya buah bicara hari ini. Saya harap ialah dari pihak saya di awal tadi tak clear nama saya, Zakaria bin Osman. Saya daripada RHB Islamic Bank. Saya melibatkan diri memang directly dengan customer. Cuma itulah disebabkan kekangan pergerakan, selalunya kalau webinar ni saya berdepan dengan semua. Jadi bila pertanyaan-pertanyaan ni senang nampak muka, kita boleh explain, kita boleh draw dekat board apa semua, jadi kita nampak untuk bagi penerangan. Alhamdulillah macam mana pun kita berjaya juga hari ini untuk memberi penerangan kepada semua. Dan itulah saya berharap pihak-pihak pendengar, pihak-pihak vendor, pihak-pihak syarikat mengambil kesempatan ini untuk menghubungi 4 bank dan juga boleh mendapat bantuan daripada kementerian, daripada PTJ. Kami juga telah membuat briefing kepada semua PTJ berkenaan skim Cakna, jadi dia semua dah tahu berkenaan skim Cakna. Tuan-puan boleh juga meminta pandangan daripada pihak PTJ kementerian untuk mendapatkan penerangan apa skim Cakna ni ya. So jadi sekali lagi saya mengakhiri dengan ucapan terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa untuk kami memberi penerangan berkenaan dengan skim Cakna. Okey Azmi? Okey, terima kasih. Semua atas saya sedikit remark daripada saya lah secara personalnya. Harapnya syarikat tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil kesempatan ini untuk memulakan hubungan dengan pihak bank. Saya juga perasan yang ada few question di chat box yang memerlukan produk-produk lain lah saya boleh cakap, terutamanya untuk pre-financing ataupun kos-kos permulaan. So saya sebagai relationship manager, saya ada juga handle produk-produk lain, bank, contract financing terutamanya. Boleh juga berhubung dengan saya directly lah untuk berbincang lebih lanjut lah kalau tuan-tuan dan puan-puan memerlukan alternatif lain. Untuk ini untuk menjawab soalan-soalan di chat box lah ya. Encik Zack kan? Ya. Okey. So itu saja Encik Zack saya rasa. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih kepada pihak IFIM. Terima kasih kepada pihak Bank Negara dan juga kementerian yang terlibat, bank-bank yang terlibat, dan juga kepada especially kepada Kementerian Kewangan lah yang bagi idea untuk skim Cakna ni. Dan di akhir kata kami itulah tadi feedback form tu, kami mohon tuan-puan dan puan-puan bagi feedback yang kau-kau punya lah untuk kami memperbaiki memperbaiki skim Cakna ni untuk semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.